Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut Syawal dengan penuh kesederhanaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu bersederhana? Ini kerana Islam menganjurkan kita untuk sentiasa bersederhana dalam semua aspek kehidupan, termasuklah persiapan untuk menyambut Syawal. Merujuk kepada Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran menyifatkan umat yang sebaik-baik, iaitu umat Islam, sebagai umat yang sederhana atau mempunyai konsep pertengahan dalam segala urusan kehidupan. Ini merupakan satu kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh umat Islam, khususnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang membawa maksud, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-143 ila akhir ayat. Dalam surah Al-Furqan pula, dalam ayat 67, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman berkaitan dengan sederhana ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maksudnya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di antara keduanya secara wajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini jelas kepada kita, menunjukkan kita sebagai orang yang beriman itu memilih kehidupan yang pertengahan secara wajar sebagai satu pilihan yang terbaik. Tidak kedekut dan tidak pula boros, ataupun tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu perkara sehingga perbuatan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dalam aspek bersederhana menyambut Aidilfitri ataupun menyambut Syawal ini, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita hendak aplikasikannya? Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya Islam telah memberi panduan bagaimana menguruskan segala kehidupan kita ini dengan bijak, dan kita aplikasikannya dalam membuat perancangan keuangan, persediaan fizikal, mental dan emosi kita dalam persiapan menyambut Syawal. Nah, mari kita aplikasikan ilmu maqasid syariah yang mana dari sudut kepentingannya kepada maslahah manusia yang terbagi kepada daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Kategori yang pertama dalam kita menguruskan perbelanjaan ataupun kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan kategori daruriyat, iaitu memilih keutamaan dalam persiapan dalam berbelanja kita, iaitu dalam kategori daruriyat.
kategori daruriyat ini merupakan perkara yang amat diperlukan dan kita bergantung kepadanya. Jika sekiranya perkara tersebut tiada, tuan-tuan dan puan-puan akan mengalami kesukaran dalam kehidupan di dunia mahupun di akhirat. Contohnya makan minum kita, pakaian, kesihatan, tempat tinggal. Inilah antara kategori daruriyat yang keutamaan kepada kita dalam berbelanja. Jadi, fokuskan terlebih dahulu dalam memenuhi keperluan ini. Yang keduanya, setelah kita memenuhi kategori daruriyat ini, bolehlah kita memenuhi kategori hajiyat. Maqasid al-hajiyat ini ialah perkara yang diperlukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang diperlukan oleh kita bagi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dalam kehidupan kita. Ketiadaan perkara-perkara al-hajiyat ini tidaklah membawa kepada kebincangan dalam kehidupan kita sebagaimana ketiadaannya perkara-perkara daruriyat ini. Kerana ia adalah menambah kesempurnaan bagi daruriyat tersebut. Dan yang ketiga, kategorinya adalah tahsiniyat. Maqasid tahsiniyat ini, contoh, sekiranya kita ada lebihan bajet, setelah terpenuh kategori daruriyat dan hajiyat tersebut, maka kita bolehlah memenuhi kategori tahsiniyat ini, yang merupakan perkara-perkara yang menyempurnakan dan mencantikkan urusan daruriyat dan hajiyat kita. Ketiadaan perkara-perkara tahsiniyat tidaklah membawa kepada kesukaran dalam kehidupan kita, seperti mana ketiadaannya perkara-perkara daruriyat dan hajiyat ini. Tetapi keberadaan tahsiniyat ini akan membawa kepada kehidupan yang lebih sempurna buat manusia. Maka inilah cantiknya Islam, ketiga-tiga kategori ini adalah dibolehkan untuk kita memenuhinya berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Justru dengan bijak mengaplikasikan kaedah ini dalam segala urusan kita, kita telah mengaplikasikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seimbang dalam menjalani kehidupannya. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat mengelakkan diri kita ini daripada kegagalan mengawal hawa nafsu dalam melakukan setiap apa urusan kehidupan, agar tidak melakukan pemborosan dan berlebihan dalam berbelanja dan menjalani segala urusan kehidupan yang lainnya. Dan yang paling penting ialah kita menyempurnakan sifat kesederhanaan itu, dan dengan izin Allah akan mampu menjauhkan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin berkatlah kehidupan kita. Cukuplah sekadar ini dulu tuan-tuan dan puan-puan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.